Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Isu hangat pagi ini melibatkan kabinet bayangan daripada Perikatan Nasional yang kononnya akan menjadi kerajaan sekiranya berjaya menumbangkan kerajaan perpaduan pimpinan Anwar Ibrahim. Ada orang yang memberikan komen bahwa kabinet bayangan pimpinan Muhyiddin Yassin ini adalah kabinet yang hanya angan-angan kosong. Ada juga yang mengatakan inilah kabinet yang terbaik. Ada juga yang mengatakan bahwa ini hanya kabinet yang hanya mimpi di siang hari. Apapun, kita sebagai pemerhati politik, kita tidak ingin memberikan apa-apa penilaian untuk memastikan keadilan ada di mana-mana dan tidak terlalu ada sentimen tolak mana-mana kabinet yang telah dicadangkan. Walaupun bersih, mahu supaya kerajaan mengiktiraf kabinet bayangan pembangkang ini, namun demikian ada beberapa masalah kabinet bayangan yang telah dicadangkan oleh Kerajaan Perikatan Nasional, oleh gabungan Perikatan Nasional ini. Sebelum kita teruskan ulasan ini, saya ucapkan terima kasih kepada Anda semua karena terus menyokong dan menonton channel saya, dan pastikan Anda share video ini, tekan butang subscribe, itu percuma, dan tinggalkan komen Anda. Baiklah, saudara-saudara sekalian, tular kemarin satu kabinet bayangan yang mana telah pun dicadangkan oleh Perikatan Nasional. Dalam kabinet tersebut tidak dipaparkan apa-apa jawatan Perdana Menteri dalam kabinet tersebut. Namun demikian, ianya diketuai oleh 3 orang dalam kabinet bayangan tersebut. Ia diketuai oleh Ketua Ahli Parlimen Perikatan Nasional, yaitu yang berhormat Tan Sri Datu Haji Muhyiddin Muhammad Yassin. Itu adalah Ketua kepada Ahli Parlimen Perikatan Nasional. Manakala Haji ataupun Tan Sri Datu Sri Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang pula dilantik sebagai Timbalan Ketua Ahli Parlimen Perikatan Nasional. Yang mengejutkan kita semua ialah dalam kabinet bayangan ini ada lagi ketua pembangkang. Maknanya ada 2 orang yang besar di dalam blok ini, yaitu seorang ketua ahli parlimen Perikatan Nasional, seorang lagi ialah ketua pembangkang. Saya sebagai pemerhati politik, walaupun saya telah mengikuti dan telah memberikan ulasan-ulasan politik lebih daripada 7 tahun, yang saya aktif, saya sebenarnya keliru, kadang-kadang keliru. Yalah, tak apalah, Anda kata mungkin saya tak berilmu kah apakah, tapi tolonglah kamu tinggalkan komen kamu, coba kamu huraikan kepada saya, mana tahu Anda lebih pintar, lebih baik, lebih tahu daripada saya. Apa beza ketua ahli parlimen dengan ketua pembangkang? Apa beza ketua ahli parlimen Perikatan Nasional dengan ketua pembangkang? Itu yang saya nak tanyalah, apa spek kerja ketua ahli parlimen dengan ketua pembangkang. Sebab yang saya tahu, dua-dua ini adalah dari blok pembangkang daripada gabungan Perikatan Nasional. Manakala Hadi Awang pula ialah Timbalan Ketua Ahli Parlimen. Okey, tak apalah. Kalau Anda nak kecamlah, tapi saya nak tahu juga apa beza Ketua Ahli Parlimen dengan Ketua Pembangkang. Adakah beza mereka? Dan yang menjadi persoalan besar daripada saya ialah siapakah antara 2 ini yang sebenarnya hierarkinya lebih tinggi. Jangan Anda kata tiada hierarki, itu semua bohong. Dalam satu-satu kumpulan, dalam satu-satu pertubuhan, mesti ada hierarki. Hierarki yang paling penting kita nak tanya ialah, kalau Perikatan Nasional jadi kerajaan, siapa jadi Perdana Menteri? Adakah ketua ahli parlimen ataupun ketua pembangkang? Itu yang kita nak tahu. Jangan sampai sudah nak jadi kerajaan baru nak mau bincang sini sana, mau beritahu si Pulan jadi ketua Perdana Menteri, yang satu pula ketua Timbalan Perdana Menteri. Itu yang kita tak tahu. Kita nak tahu siapa antara menjadi Perdana Menteri, sama ada ketua ahli parlimen atau ketua pembangkang. Itu yang kita nak tahu. Saudara-saudara sekalian, walau bagaimanapun, apa yang diulas oleh netizen dan juga ahli-ahli politik, penganalisis politik terhadap kabinet bayangan yang telah dicadangkan oleh Perikatan Nasional ini ialah
Yang paling ketara, kata penganalisis politik, kata mereka ialah Kabinet Bayangan Perikatan Nasional kelihatan dikuasai kaum tertentu sahaja. Saudara-saudara, bekas ahli Parlimen Bukit Bendera Wong Hon Wei melahirkan rasa kecewa dengan Kabinet Bayangan Perikatan Nasional PN yang menurutnya didominasi oleh sesuatu kaum dan tidak melambangkan masyarakat berbilang kaum di negara ini. Beliau kata satu wakil Cina pun tidak ada, satu wakil kaum India pun tidak ada. Sabah ada satu orang, Sarawak ada satu orang. Ini tidak menggambarkan komposisi kaum dan geografi Malaysia, tulisnya dalam satu hantaran di Facebook. Makna kata, di mana kedudukan gerakan? Kerana dalam Perikatan Nasional ada parti gerakan, yang mana parti gerakan ini lebih tumpunya kepada komposisi kaum Cina. Manakala Indianya pula mungkin juga bersama dengan gerakan. Tetapi dalam Kabinet Bayangan Perikatan Nasional ini, menurut Wong Hon Wei, tidak ada satupun wakil kaum Cina dan tidak ada wakil kaum India. Beliau kata, Sabah pula hanya ada satu orang, Sarawak pula ada satu orang. Bagaimana untuk mahu mewakili suara orang Cina, suara orang India, suara orang Sabah dan suara orang Sarawak, kata beliau. Saudara-saudara sekalian, Wong adalah adun air hitam selama 2 penggal dan berkhidmat dari 2008 hingga 2018 sebelum mengambil alih sebagai ahli Parlimen Bukit Bendera untuk selama 1 penggal. Gabungan Perikatan Nasional didominasi oleh ahli parlimen daripada PAS dan Bersatu, dan Kabinet Bayangannya menyerlahkan kenyataan itu. Pengerusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin dinamakan sebagai Ketua Ahli Parlimen PN, manakala Presiden PAS pula Abdul Hadi Awang sebagai timbalannya. Hamzah Zainuddin pula kekal sebagai Ketua Pembangkang. Antara 26 ahli parlimen itu, termasuk bekas menteri daripada pentadbiran Muhyiddin sebelum ini, serta ahli Parlimen Perikatan Nasional panggal pertama. Daripada senarai itu, ahli Parlimen Putrajaya iaitu Radzi Jidin, yang juga bekas Menteri Pendidikan, ditugaskan untuk menerajui Kementerian Keuangan dan Ekonomi. Ahli Parlimen Indra Mahkota dari Bersatu, Saifuddin Abdullah, yang juga bekas Menteri Luar, ditugaskan ke Kementerian Pengajian Tinggi, portfolio yang pernah dipegangnya sebagai timbalan menteri sewaktu bersama dengan Barisan Nasional. Ahli Parlimen Bersatu penggal pertama yang turut dinamakan ialah Ahli Parlimen Tasik Gelugur Wan Saiful Wan Jan, yang ditugaskan untuk mengawasi Kementerian Komunikasi Digital, serta Ahli Parlimen Machang Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal untuk menyelia Kementerian Luar. Ahli Parlimen Bagan Serai Idris Ahmad daripada PAS pula ditugaskan untuk menjaga portfolio hal ehwal agama, manakala Ahli Parlimen Kubang Krian Tuan Ibrahim Tuan Man mengetuai Kementerian Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim. Ahli Parlimen Sereke Ali Biju dan Ahli Parlimen Beluran Ronald Kiandi adalah satu-satunya pemimpin yang mewakili Sarawak dan Sabah. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda tentang isu yang hangat pada pagi ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye.